bermula daripada stres yang tinggi. Okay. Alright. So seperti kita sedia maklum, 3 elemen stres ni yang menjadi pintu masuk utama dia. Kita bicara tentang isu acidity dalam perut. First thing mainstream medicine akan pergi is terus pada gastric straight away. Saya rasa dalam apa-apa agama dan especially yang saya belajar because agama Islam lah. So menjaga perut ni adalah satu keutamaan. That's why ada banyak unjuran berpuasa. Selamat datang ke The Lesung Batu Medic Show, program kesihatan yang panas dan radikal yang membincangkan topik-topik kesihatan semasa. Dan saya Dr. Roland. Bersama saya hari ini ialah Encik Adib ataupun lebih dikenali sebagai The GERD Guy. Terima kasih. Selamat datang ke The Lesung Batu Medic Show. Terima kasih Dr. Thank you. Terima kasih for having me today. Hari ini. So topik yang kita akan bincangkan hari ini ialah berkenaan dengan GERD and anxiety. So seperti sedia maklum, masalah GERD anxiety ni semakin lama semakin lebih ketara di kalangan masyarakat, terutamanya dari segi kesinambungan dan macam mana which one comes first. Sama ada GERD datang dulu ke ataupun anxiety datang dulu ke. And Adib, I think I seen you online banyak kali berkenaan dengan topik-topik berkaitan dengan masalah perut and masalah dengan anxiety ni. And I think you have a story to tell. So what happened and macam mana you terlibat into this segment kesihatan yang ramai orang perasan dan mereka perlukan bantuan and they're not actually getting the real advice or the real help. What happened? What was your story? Okay. First of all, thank you again for having me here. Okay. So, macam Dr. Rol kenalkan, saya Adib. Actually, it all started in 2016 untuk diri saya sendirilah. So, saya berpeluang untuk menjadi salah seorang yang mendapat nikmat sakit GERD ni secara tiba-tiba actually. So, tapi setelah apa yang telah saya pelajari all this while, sebenarnya everything tu memang make sense. So dia bermula daripada stres yang tinggi. Okay. Alright. So seperti kita sedia maklum, 3 elemen stres ni yang menjadi pintu masuk utama dia. So cerita saya in 2016 while having a late punya dinner, after a tiring punya process of meeting, appointments dan sebagainya, untuk maybe spend 2 tahun menguruskan sesuatu projek lah yang agak besar, membuatkan saya sangat stres. So masa tu saya dapat simptom pertama saya iaitu palpitation. Secara tiba-tiba. Masa tu mungkin tak terlalu laju lah, tapi for a normal punya state condition tu, tengah makan tiba-tiba 126 BPM tu kira mengejutkan lah. So then saya rasakan macam dunia berputar suddenly, vertigo. Kebetulan ada berdekatan tu ada hospital swasta dan ada kecemasan lah, ada ward kecemasan. Saya tanpa basuh tangan pun bangun daripada kerusi dengan penuh nasi kandar di tangan tu, berlari ke emergency tu lah. So at the same time mengambil telefon daripada poket kiri ni untuk call wife. Maybe kita kata that's it. Inilah aku, jantung. Everybody akan fikir kalau palpitation terus ada serangan jantung. So that was my first punya simptom yang amat orang kata menyedarkan lah. Okay. So after that, datanglah series of symptoms. Tapi saya rasa yang saya boleh share ataupun ramai rakan-rakan yang menghidapi GERD, gastrik ataupun any issue masalah penghadaman yang datang dengan anxiety ni, share adalah apabila kami buat pemeriksaan di mana-mana pun, pakar perubatan akan bagi tahu yang kami semua okey.
daripada blood testnya, daripada ECG, daripada maybe kalau yang macam saya rasa macam ada jantung, saya punya stress test okey dan sebagainya. Jadi di sini akan mulalah satu episod di mana anxiety tu akan mula datang. Kerana you tak tahu apa yang jadi dengan you. Because you dah pergi buat check up dan sebagainya, tapi tak ada conclusion, tak ada satu conclusion. Saya hanya diberitahu oleh seorang doktor yang ke-14. Bayangkan. Doktor Maksudnya yang you dah pergi 13 orang doktor. you went through the whole Malaysia lah. 14 negeri dah pergi. You name it, private, conventional, government and all that. Tak salahkan mereka. Mungkin mungkin doktor-doktor sekarang lebih ni lah daripada tahun 2016 dulu. Dan saya nampak satu macam apa yang Dr. Roland katakan tadi, peningkatan amat mendadak lately, especially selepas di masa dan selepas pandemik. Okay. So itulah sedikit sebanyak cerita saya. Datang dengan 1001 simptom. Okay. So bila kita lihat kepada GERD and anxiety, I think dia akan jadi macam chicken and egg story. Yes. Okay. Which one comes first? Okay. For you? For me. Okay. Mungkin saya buka sedikit untuk menjawab soalan tu dengan sedikit background lah untuk yang 2-3 tahun kebelakangan ni. Setelah saya mendapat pengiktirafan sebagai seorang pesakit GERD gastrik dan ada hiatal hernia stage 2, grade 2. Okay. Dan datang dengan anxiety dan hampir ke depression. Saya telah banyak berjumpa dengan rakan-rakan sesakit. Okay. So rakan pesakit. So dia kira macam rakan-rakan seperjuangan. Seperjuangan lah in a way. Because there's lot. Saya berkenalan dengan forum di luar negara. Okay. That is my first punya masa 2016. Saya masa tu tak tahu apa. So 2017 saya start tahu bila dah diberitahu saya ada GERD oleh doktor yang ke-14 tu, baru saya do some research apa semua dan berkawan dengan ramai lah. Jadi daripada situ bila kita ada banyak community yang kita join in, baru kita dapat input sikit demi sedikit. Yang persoalannya gastrik atau anxiety datang dulu. Is it the GERD or the anxiety? The GERD atau okay. So bagi saya sebenarnya disebabkan saya rasa doktor pun sedia maklum, saya sangat humble ya hari ni kerana saya di depan seorang doktor dan saya buat disclaimer siap saya bukan doktor. This is not a medical advice. Saya bukan. This is not a medical advice. It's just information sharing daripada seorang pesakit dan yang bantu rakan-rakan lah berpeluang. Basically apa yang saya dapat daripada diri saya sendiri, saya rasa dia bermula daripada stress emotional tu saya letak sebagai 80% ke atas. Kita tahu, bagi saya sekarang dah tahu untuk orang yang ada masalah peradaban ni dan datang dengan anxiety ni, dia masuk daripada 3 pintu utama iaitu stres emosi, stres kimia dan stres physical. Yes, saya meletak all this while saya rasa dia orang ada letak physical stress number 2. Tapi saya nampak chemical stress dah boleh override dah kerana akibat faktor pemakanan kita now. Okay. Saya rasa dia dah supersede physical punya orang kata apa root cause. So and what is the third one? The third one is actually the physical. Okay. Emotional, chemical and also physical. Emotional will always lead bagi saya. Sebab tu saya ada support group. Boleh kalian ni sikit. Support group saya nama Monyet Nakal. Okay. So Monyet Nakal is actually representing apa kita punya pemikiran yang nakal dalam kepala yang mengganggu selalu kita punya proses penyembuhan. Okay. So that is the naughty monkey thoughts lah. Dia tak duduk diam dalam kepala tu. I think Monyet Nakal boleh applies to a lot of people. Broad sikit. So balik pada soalan tu, bila kita tahu yang first one is the stress emosi tu yang menjadi pintu masuk macam saya rasa memang stress emosi. Okay. Cuma saya punya stress chemical, maknanya cara pemakanan saya tidak mampu bantu untuk support cope with stress emosi tu. Okay, understand. Itu yang mula jadi. So menjawabnya bagi saya, kita rasa doktor pun sedia maklum ada brain and gut axis. Okay. So saya rasa saya suka buat perumpamaan yang mudah, dia macam highway 2 hala. Dan bagi saya dia tak ambil masa yang terlalu lama untuk bertindak. Means doktor mungkin pernah rasa. So apa yang mungkin Adib mengatakan tentang the gut brain axis ni, memang actually penemuan ni bukan hari ni ataupun minggu lepas. Okay. Apparently
Chinese medicine dapat tahu benda ni about the mesenteric system ni actually 5,000 years ago, 5,000 tahun lepas mereka dah bincangkan topik ni. Okay, and of course modern medicine, kalau kita bicara tentang isu acidity dalam perut, first thing mainstream medicine akan pergi is terus pada gastric straight away first, because we're very physical. Okay, ada simptom, ada coated tongue, ada you see the symptom of the pain, the burning sensation, the irritation after meal and everything, pedih ulu hati dan sebagainya. Terus let's give anti-acid. Kita akan mulakan dengan anti-acid lah, ataupun orang panggil ubat kapur, and to suppress the acidity, and then that doesn't work, and then now we got to go into the ranitidines, and then the proton pump inhibitors, omeprazole, esomeprazole, all of the shebang akan keluar. Okay, objektif dia untuk reduce acidity. Okay. Atas this pemahaman this is by theory tau. By theory kita akan fikirkan that's the way lah. Shut down the acid, tak ada acid maksudnya aman lah. Betul. Okay. But from your experience, and I have seen many patients also, like these anti-acids ni boleh digunakan untuk some time, but not forever. Even indication untuk ubat-ubat ni memang bukan untuk untuk penggunaan pada waktu yang berpanjangan. Unfortunately, it seems to be either the patient is addicted or the doctor is addicted to the medication. That is the sad truth of proton pump inhibitors punya penggunaan sekarang ni. So does it really work for you? I mean for me, on my experience, macam katakanlah I termakan something wrong, and I get like this memang sakit ulu hati yang memang keterlaluan on that day lah. I ambil satu proton pump inhibitor ke omeprazole ke esomeprazole ke, I'm good. In the next 4 hours dah okay lah. But someone who has hiatal hernia, someone who has gastritis, someone who's got maybe ulcers, dyspepsia. Yeah. So, how does that work for you all? Actually, like you said, betul. Dia hanya temporary relief dia panggil. Because sebenarnya teori yang sebenar, I think doktor pun akan cerita dan dah faham. Pemahaman yang asid perut tu banyak sebenarnya agak silap. Sebenarnya apa yang orang masalah padaman ni hadapi adalah kekurangan asid perut tu. Jadi bila pemahaman you salah, semua solution yang you bagi akan jadi salah lah. Betul. So apa Adib katakan tadi is something what we call as technically as like a dyspepsia symptom or hypochlorhydria. Yes. Better known dalam medical term hypochlorhydria. So hypochlorhydria bila pembentukan asid dalam perut ni tak cukup. Okay? Tak cukup. So bila, dengan erti kata yang lain, bila asid tu tak cukup, maka penghadaman tu akan memakan masa yang jauh lagi lama. Dan tak efektif. Okay, so maksudnya makan tu akan duduk sana lagi lama. Yeah. So fermentasi boleh berlaku. Betul. And then kalau kita lihat pada cara pemakanan orang Asia ni, we like a lot of carbs. Kita suka banyak karbohidrat. And then kalau jadi vegetarian lagilah. You makan sayur-sayur berdaun and everything. And dia akan duduk lagi lama lah. Sebab awak bukan lembu. Betul. Okay. So our acidity dalam perut agak tinggi juga. Between at least 1 to maybe can go to 3 something pH. So equivalent dengan singa. Betul. The acidity. So it's a very meat prone kind of stomach. But as we adapted to have more carbs, body also adapts to it. So hypochlorhydria again. So what will people, ada simptom ni apa dia akan rasa? Simptom-simptom ni actually terjadi apabila sebenarnya badan kena faham badan kita dijadikan sangat superb lah oleh yang yang Maha Esa ni. So dia akan always take care of the host, tuan badan ni. So that's why dia adapt banyak benda. Even kalau kata saya mungkin doktor boleh setuju diabetes ataupun high blood pressure adalah temporary punya adaptation kepada sesuatu masalah root cause yang terpaksa diberi kepada tuan punya badan ni untuk dia kata
Wake up. There's something wrong with you kan. Pergi hantar kereta kau ni jerking ni, pergi hantar workshop untuk check. So sebenarnya sama juga dengan yang mana ada masalah digestive issues dan juga datang dengan anxiety ni. Maknanya ada somewhere dekat situ stres yang tidak dapat dikawal dengan baik, cara hidup yang tidak dilakukan dengan baik. Okay. So coming back pada masalah acidity ataupun asid perut ni, dalam perut kita, saya ada buat teori. Kalau siapa yang berminat boleh pergi ke TikTok saya, ada teori botol mineral. Explain sangat mudah macam mana terjadinya 1001 simptom tu. You want to share it? Boleh? Boleh, Okay. please. So, kita tengok ada. Okay, ini yang saya selalu bawa. Because kerana kadang-kadang orang tak faham kenapa saya... Dia dah bawa dah botol tu siap. Kenapa tiba-tiba saya rasa pedih hulu hati? Kenapa tiba-tiba rasa macam tercekik, saya tak boleh nak menelan? Tiba-tiba saya rasa macam menyucuk-nyucuk belah kiri dada, dan saya rasa macam kadang-kadang kebas tangan saya belah kiri, dan kadang-kadang saya rasa macam mata saya kejap boleh nak clear, sekejap tak boleh clear. Sama juga dengan brain fog. Saya rasa macam brain fog. Kadang-kadang saya jalan macam menyengit je hari-hari. Because of ketidakseimbangan vertigo tu. Kadang-kadang saya rasa panas je hidung, rasa saya macam resedung. Ataupun saya batuk tak henti-henti untuk 2 tahun. Dah pergi doktor makan macam-macam ubat batuk dan sebagainya, tak baik-baik. Kadang-kadang saya rasa berdesing telinga. Kadang-kadang saya rasa panas kepala. So inilah 1001 simptom ni. Okay, so that 1001 simptom ni datang daripada satu nerve, nama dia vagus nerve. Yes. So this vagus nerve ni dikenali sebagai wandering nerve. So nerve ni dia memang merayap dalam badan, and dia start daripada bahagian your main brainstem. Enteric nervous system. Exactly, and then goes down. So dia very sympathetically driven. So so bila dia high strung on sympathetic drive, all of this kind of alertness akan jadi. So orang yang macam you kata macam anxiety tu, tiba-tiba telinga dia akan panas, mata dia akan jadi berair, and all of the symptom datang. So go back to your theory. Yes, betul. Menjawab soalan tu, yang kalau kata dia simptom tu dia relate pula, lepas tu akan datang anxiety, is because dia dah mula switch on the flight or fight mode kita tu. Yep. Okay, dia dah kacau kita punya ENT, dah mula activate kita punya central nervous system. So central nervous system akan mula, ini saya tak nak lebih lah, saya tengah depan doktor ni, saya tak nak go through that. Sebenarnya pun tadi, inilah teori botol mineral saya untuk orang layman. Okay. Layman's language, untuk mudah faham. Tiada scientific sangat. Ini perut kita, di mana ini mewakili lah, botol mineral ni mewakili perut kita, di mana ini air ni mewakili gastric juice kita. Okay. Yang ada hydrochloric acid dan sebagainya. Gastric juice lah. Gastric juice ni untuk hadam makanan yang sangat dengan efisien, dia perlu dalam 1 hingga 3 lebih macam tu. pH dia boleh sampai ke 7. Mana yang paling 7 adalah alkaline. So badan kita ni semua boleh alkaline, tapi tidak dalam perut. Perut hanya kena acidic. Okay. So dan ruang yang lebihnya tu adalah gas. Angin. Kata orang kampung lah. Orang kita cakap tu angin. So atas ni mewakili kita punya LES, injap yang pintu masuk perut kita. Kita ada esophagus ni, dan sebelum masuk perut kat bawah ni dia ada satu injap yang akan dia otot. Dia bertindak sama macam, minta maaf cakap, dubur kita. So bila ada benda yang nak lalu pass by, dia akan longgar sikit, relax sikit, dan biarkan benda tu masuk makanan. Okay. So kalau dia dah cukup, dia ketatkan balik. So this is LES, dan ini perut yang ada gastric juice dan juga kita punya udara. Okey, simple, anggap dia macam balon juga. Jika ada ketidakstabilan bakteria akibat stres-stres yang 3 tadi tu, gastric juice ni secara tak langsung akan membuat badan kita ni akan perut kita yang cover ataupun yang protect kita punya dinding usus, dinding perut ni daripada gastric juice yang kuat ni, adalah kita punya lapisan mucosa. Mucosal lining. So mucosa ni ibaratkan macam cat rumah kita lah, yang protect daripada weather apa semua. Tapi dia pelan-pelan akibat ketidakstabilan bakteria tu, dia akan terhakis. Dia tak dapat cover all area, ataupun kita boleh anggap macam cat yang dah mula keluar. Dah mula keluar. So this is why sometimes ada orang rasa pedih perut bila makan certain area, dia berubah-ubah. So kemungkinan besar most likely adalah disebabkan mucosa tu tak dapat cover certain area yang terkena rembesan gastric juice tu. Alright. So badan ni, pasal dia sangat sayang dengan tuan dia protect, dia automatic dia akan mereducekan kuantiti asid tu dan juga kepekatan asid tu. Okay. Untuk protect supaya dinding perut tu tidak terjejas dengan lebih lanjut.
So bila gastric juice tu kurang dan dia kurang power, automatik akan the area yang kosong ni yang makin dah mengurang jus tu akan terisi dengan udara. So ini yang buat orang jadi kembung. Bila kembung tu yang selalu sedawa kerana bila banyak udara, perut ni protect lagi, dia kena loosekan LES ni, injak ni supaya udara boleh naik ke atas. Dia kira macam pressure cooker. Dia macam yes, betul, exactly. So inilah cara dia protect, because semua orang tahu kalau kita bloating, kita sangat-sangat rasa tak selesa. Correct. Alright, so bila dia longgar dan udara tu naik, dia akan naiklah sekali dengan rembesan-rembesan gastric juice tu tadi. That's why kadang-kadang kita rasa masam. Okay. So masam tu actually gastric juice atau panas dekat ulu hati tu adalah gastric Reflux juice punya kerja. of the Reflux, dia panggil acid reflux. So itu basically simpelnya. So lagi satu nak tambahkan lagi is bila ada banyak sangat rongga kosong and jumlah pembuatan asid tu rendah dan juga pH dia rendah, maka dia akan melambatkan lagi penghadaman. Yeah, betul. So another one more issue just to add on of this theory ni, just nak amplify theory tu, is the gut microflora pun akan change. Betul? Okay, so the gut microflora dalam stomach ni pun akan change. Sebab tu akan datanglah peningkatan H. pylori and everything kita kenal. Biasanya kalau you buat scope, mereka akan check, ataupun kita boleh buat macam urea breath test, everything nak tengok. Bukan H. pylori tu tak ada. H. pylori tu tetap ada. Sesiapa pun ada H. pylori dalam perut mereka. Tetapi what happens is the percentage ataupun concentration, because the acidity is too low, the percentage drop, maka dia akan rebel and meningkat. Saya selalu guna teori fire. Because kita tahu kan fire ada hidupan lain. Bila acid atau air tu boleh hilang, dan keluarlah hidupan-hidupan dia. So H. pylori pun macam tu lah lebih kurang, kalau nak pemahaman mudah lah. Coming back, sebenarnya kalau kita dapat reverse, ini yang jadi tadi dah 1000, bila benda ni keluar, dia akan rensel lah. Macam Dr. Roland kata tadi, kita punya autonomic nervous system, kita punya vagus nerve. So ini yang datang 1001 simptom yang semua orang rasa macam nak mati dan sebagainya tu, because orang kata apa, hasil rangsangan gas dan juga acid reflux ni. Jadi macam mana nak reverse adalah tu patah baliklah semua. Macam senang. Macam mana nak naikkan kembali pH level dan juga quantity acid. Dan inilah datangnya nanti sebenarnya. Okay. So technically, if we look at this situation now, it's actually the gut microflora ataupun the digestive system yang menyebabkan anxiety tu, keresahan tu berlaku. Because bila kita lihat pada vagus nerve ni, keresahan tu bila you ada rasa macam reflux and you rasa macam tak sakit dada, and immediately ramai orang akan lari kepada ER untuk buat ECG and everything, and then bila check ECG okay, then bila memang ECG akan jadi the first clearance. Kalau ECG clear, then straight away I think it's gastric. Terus doktor akan put a quick diagnosis as gastric, and then here comes the shebang of the medication. Okay, tapi yang kita gagal juga nak tanya sometimes is what is the patient's journey sekarang ni? Maksudnya kan, apa situation patient ni sampai terjadi benda ni dari segi lifestyle dia, macam just take your story. Because dalam situation yang you hadapi, tekanan kerja, emosi, sometimes from people, financial, ada lagi dengki, all of this kind of things actually reflect on the system and lead to this. Another one more thing also that happens is,
bila ada satu lagi hormon yang jauh daripada location ni, which is our, kira macam bapak punya level hormon lah, cortisol. Yes. Okay, so cortisol ni is a stress hormone yang you have seen me before talk about this many times. So cortisol ni hormon daripada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak atas of our kidney ataupun buah pinggang. So kelenjar adrenal ni dia akan releasekan hormon cortisol. Ini kira macam hormon stress, and also fight and flight response, adrenaline, everything. And salah satu benda yang akan menyebabkan kenapa acidity tu turun is disebabkan oleh the histamine release. Yes. Histamine release ni dia macam bila you kena sengat dengan tebuan ke apa, automatically histamine tu akan release daripada badan as a defensive mechanism sekali lagi. So defensive mechanism tu menyebabkan the acidity pun jadi rendah because the body is so smart. Betul. Kalau satu benda tu tak betul, buat apa aku nak digest benda ni? I just want you to hold it or vomit it out. Betul. Kind of thing. It's the basic primal mechanism, tapi bila benda tu dijalankan secara berlarutan, today ada, esok ada dan sebagainya, then benda tu jadi chronic. Because from something that is acute, it develops and jadi chronic. Tapi yang menarik is dia ada dua jenis senario sekarang ni. Okay. One bunch of people akan forever go and line up dekat specialist center ke, hospital kerajaan ke, bayar RM5 and everything, and just go and get, okay, you know what, I get satu bungkusan candy tu, okay, harga RM300-400, okay, and forever use this, and forever label dalam otak dia that I have this gastritis, I have this GERD, I have this hernia, so this is it, I ambil ubat ni, I okay. Tapi itu perspektif dia, tapi the issue still goes on. And you fail to realise that bila kita kurangkan acidity dalam perut ni, penghadaman ni akan jadi worse and worse. Haywire, worse and worse, because ada, you kena gunakan, faham that bukan hanya ada acid saja, ada banyak jenis digestive enzyme dalam perut seperti pepsin, renin yang digunakan untuk penghadaman protein and everything, because function untuk perut ni dia hanya untuk jadikan makanan you yang bersaiz skala besar tu dihadamkan betul dan jadikan satu benda macam kaim tu boleh katakan macam dia jadi macam bubur already lah. Dia jadi satu stew. Makanan baby. Stew, betul. And then baru dia boleh pass melalui the jejunum and pergi kepada usus kecil dan usus besar dan kemudian keluar. So sekiranya penghadaman tu tak betul, the acid tak cukup, the digestive enzyme tak keluar dengan cukup, so satu demi satu. Okay, that is one scenario yang kita pergi ambil ubat. Scenario kedua, online shoppers. Okay, maksudnya dia bukan online ke offline ke, dia pergi kedai jamu ke apa, dia perpetually akan pergi visit sama ada farmasi ke ataupun kedai jamu ke ataupun orang kenalan ke, terserembat dalam online punya show ke apa-apa, and they buy with the hope that one magical product out there or supplement product is going to fix all their problems of thing. And so dia ada dua mazhab ni kat sini. Yes, ada. You agree not this happen? Sebenarnya agree in terms of agree macam mana tu? This scenario wujud sekarang. Yeah, wujud. Because kita kena faham the well informed dengan yang misinformed. Itu saja. Dua. So kita faham segala pengetahuan yang kita buat sekarang ni through online. So untuk pesanan kepada diri saya dan semua, tidak semua yang di online tu adalah yang benar. Okay. Tidak semua yang offline pun adalah benar. Yes. So ini kita ada truth doctor kita ni. So basically kena faham apa yang actually kita maklumat yang kita perlukan. Okay. Senang aja bagi saya, yang mana setiap orang dah akan cuba conventional punya medication, dan saya rasa ramai yang dah setuju conventional punya way. Mungkin setelah ambil 5-6 bulan dia dah nampak tak ada keberkesanan in terms there's a plateau lah. Yes. So dia hanya menutup macam selimut aja. Tapi sebelum saya mula benda tu, boleh tak saya betulkan juga sedikit pemahaman tentang ataupun gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi. Okey. Saya rasa dalam apa-apa agama, dan especially yang saya belajar because agama Islam lah.
So menjaga perut ni adalah satu keutamaan. That's why ada banyak unjuran berpuasa. So dekat situ dia dah support each other. Satu statement dia kata kebanyakan penyakit datang daripada perut. Dan dia buat lagi satu unjuran ataupun satu saranan is that you have to fast a lot. Dalam agama Islam ada banyak puasa, dia ada Ramadan, ada bulan 6, ada Isnin, Khamis berterusan the whole year, things like that. Sama dalam rasa agama-agama lain juga. Semua ada konsep fasting. Ya, ada konsep fasting. So bila kita kata fasting ni banyak diunjurkan dalam setiap agama, means there's something, must be something in it. Yang ni. So kita kena kaji balik why harus penting jaga perut ni. Because why? Perut ni adalah satu pintu kepada elemen luar. Yang satu, kita didiktit oleh nafsu. So, kita tak dapat nak kawal selia. Not everybody ada capability untuk jaga orang kata apa, nafsu dia. Apa saja atas meja, nampak sedap, nampak advertise cantik, colour berasap-rasap, zas. Dan kadang-kadang saya tengok lately, budak-budak, ramai remaja dah kena banyak masalah padaman ni. Because why? Kemasukan tradisi makanan-makanan dari luar yang bukan culture kita. Dengan adanya orang kata saya boleh buat macam tu je lah. Makanan-makanan daripada mungkin Korea, macam noodles, ramen dan sebagainya. So peningkatan dia amat mendadak. So jaga perut. So anyway, so coming back tentang apa yang dua tadi, yes, dia wujud. Yang paling tak bestnya, kedua-duanya akan membuatkan si pesakit ni menyimpan stok ubatan dan suplemen yang banyak. Kalau tanya mana-mana, macam PPIs tu bersepah dalam laci. Dan untuk yang selalu scroll online, akan jumpa banyak suplemen. You jumpa satu suplemen, tak sampai 2-3 hari you pakai, you jumpa yang lain, you beli. Keep beli dan keep beli. Of this story, pantang. Okay, pantang ni bagi saya pantang tu wujud. Okay. Tapi untuk orang yang GERD anxiety ni, ada tak pantang kepada pemakanan? Biasanya even doktor sendiri pun bagi saya secara subtly in the office, dia akan already dah bagi advice. Okay, stay away daripada makan chili, stay away daripada makan carbonated drink, stay away daripada alcohol, kurangkan pengambilan kopi, because all of this akan provoke you punya acidity in this subject. So, what's your take? Okay, saya rasa memang pantang ni tak orang kata apa, tak asing bagi orang yang ada masalah padaman. So that's why yang selalu datang dengan saya, kena pantang ke? So that's the word. Saya punya take on pantang different sikit. Okay, pantang is actually bagi saya adalah satu tindakan untuk tidak sabotaj proses penyembuhan. Kena faham ni. Tidak, satu tindakan untuk tidak sabotaj proses penyembuhan. Imagine kalau kita ada satu kerosakan berlaku pada kereta kita. So kita nak bagi di fix lah. So kita hantar kat Pomen. Tapi kita ni jenis tak sabar. Baru hantar pagi tadi, petang sekejap dah pergi melawat. Tanya semua okey? Besok pagi datang lagi. So in a way, lawatan-lawatan kita untuk bersembang dengan Pomen tu tadi akan mengganggu dia punya fokus kerja. Sama juga dengan if kita perlu siapkan satu kerja lah, satu laporan bos bagi. Tapi bos kejap-kejap datang. How is it? So terganggu kita punya progress. So sama juga bagi saya pantang tu.
bagi saya pantang ni bukanlah untuk selama-lamanya. Dan satu lagi kita kena faham. Kita kena mula ambil tahu apa makanan yang okey untuk kita dan tak okey untuk kita. So rasanya doktor setuju. Ada setengah-setengah study mengatakan ada makanan tertentu untuk orang yang ada blood type tertentu. Okay, setuju? so it's a very broad discussion untuk sama ada nak guna blood type tu lah. Okay, bagi saya tak against penggunaan blood type. Okay, tapi I see it as beyond blood type. Okay, because I suka subject human anthropology kan. I mean, I like the genetic study a lot. So bila kita rujuk kepada benda ni, kita kena faham that the human evolution dari segi pemakanan, dari segi peradaban and everything, dia sangat unik. Sebagai contohnya, kalau orang Asia Tenggara, technically if you see macam orang Asia Tenggara ni, hampir ke semua area ataupun pelusuk Asia Tenggara ni boleh tanam padi. Setuju? Okey. Ada tak tempat dekat Asia Tenggara ni boleh tanam gandum? Name me one location. Satu tempat lah yang boleh tanam gandum. Tak boleh kan? So, technically, sebelum ada industrial revolution ni, ataupun colonization dan sebagainya, mungkin orang Asia Tenggara tak pernah tahu apa benda tu roti. So, we're talking about something that is happening dalam masa 500-600 tahun. But dari segi sampainya kepada area ni, kalau tengok semua penemuan everything, you're going to go back to the last ice age. Okay, this is 20,000, 30,000 years. Okay, so the adaptation kepada satu lokasi tu dari segi pemakanan everything somehow dah built in our genetics. We dah what we call as priming, ataupun we are priming our body to the product. So bila produk macam beras and padi and everything, we so used to dah dengan subjek ni. So making way that sometimes some people yang mungkin dekat area dekat Rusia ke ataupun Canada ke apa, they are in a steppe environment, and gandum, oat and everything is memang makanan mereka. You tak boleh pergi tanam padi kat sana. Betul. So by the lingo of your genetics, those entries already can see. But what if you want to look at blood type? Bagi saya, as simple as is the cheapest entry into genetics lah. Yes. If you don't want to spend RM2,000-3,000 untuk buat genetic study. Okay, so tapi I believe in something where you can prime your respond or immune system sama ada you ada allergy ke tak ada allergy kepada wheat ke dan sebagainya. Tapi you kena slowly introduce back. Betul. So some people memang dalam situasi ni tak boleh makan, gastric and everything. Tapi secara evolution, secara teori ni, we can prime our immune system not to attack and anggap benda ni sebagai foreign and you sensitive. Because kita sensitif kepada pemakanan ni, kita sensitif kepada satu allergen. Allergen ni wujud dalam bentuk protein. Okay, so that can happen, and itu hanya bergantung pada immune system yang power pack. Okay, so itu my take on pantang. Saya menjawab tadi pantang, saya bersetuju. In a way, saya bersetuju. Dia perlu ada dalam proses nak repair, recovery tu, penyembuhan. Tapi dekat sini saya boleh saya tambah sikit. Tambah kuat. Pantang ni bukan hanya pada makanan. Ini yang saya lately ni bercakap pada orang ramai tentang sebenarnya kita kena berhenti ataupun sedar kita tengah sabotage proses penyembuhan kita. Ini penting. Ada kat this segment, bila kita lihat pada yang physical tu, now we got to go into the mental segment and also the chemical segment yang kita mention tadi. Semua, bagi saya semua. Sebenarnya, okay. Saya masih lagi berpendapat yang setiap manusia ni telah diberi capability untuk merawat diri dia sendiri. Tak maaf, mungkin statement terlalu besar. Tapi macam saya sebenarnya pun ada come out dengan produk lah. Mungkin kita boleh lain formulasi khas. Kerana bagi saya, semua yang datang dekat saya kata, saya dah beli produk A, produk B, C. Dan saya terus terang mengatakan yang tiada one size fits all. Okay. Ada orang dia baik dengan produk A, B, C, so on. Ada yang baik dengan hanya melakukan rejim tidur.
Kerana dalam tidur ada proses pembaik pulih. Dia akan tidur very efficient, very banyak, dia concentrate pada tidur. Ada yang senaman. Dia senam aja. Dia bersenam buat dia punya rutin dan sebagainya, dia boleh sihat. Ada yang hanya dengan mind conditioning. Hanya membetulkan balik cara pemikiran. This is where sometimes ada yang sihat dengan CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Okay. So, kerana balik kita tahu asas tadi, ada hubung kait antara dua ni yang always membantu each other. Dia macam tukang simbah. Kalau ini simbah minyak kat sini, dia ni terbakar, dia ni akan bagi balik dan sebagainya. So dua-dua ni kena selari, kena sync. So bila kita lihat benda tu, so that is where you look at certain other hormones macam dopamine, serotonin, everything, because kalau you sentiasa dalam into that stress mode, your cortisol high, dopamine all low, you tak ada motivation, everything, every time you ada macam fear, ada ketakutan, everything. So the anxiety will sebenarnya ada kajian yang mengatakan apabila you feel macam ni, saya cakap lah, kita pernah rasai bila kita nak kita nak buat pergi interview, kita akan rasa perut tak sedap, tak senang duduk, nak pergi toilet dan sebagainya. Samalah nak jumpa meeting dengan big boss ke, ataupun kerja sekolah tak siap masa sekolah dulu, nak jumpa cikgu nak masuk dah tak siap. So kenapa sometimes ada orang cakap bila datang banyak benda dalam stres tu, dia panggil serabut perut. Dia tak panggil serabut kepala. Butterfly in the tummy. Yes, butterfly in the tummy. Dia kata kenapa serabut perut? Orang dulu dah tahu dah. When something happening dekat you punya mind, your brain, dia akan ganggu you punya perut. That's why dia panggil serabut perut. Dia tak panggil serabut otak. So dekat sini menunjukkan yang dia punya link tu bukan tak perlu stres hari ni, esok baru rasa ataupun petang baru rasa kat perut. Tak. Dia immediate effect dia. Okay. Macam yang nak pergi toilet tadi. Nak masuk interview, masa tu nak pergi toilet dah. So because ada chemical imbalance, gut flora ataupun microbiota kita tu dah tak stabil. So bayangkan kalau seseorang tu stres, macam my case, stres yang berpanjangan. Dia mula balance imbalancekan kita punya hidupan usus tu, dan fungsi dia dah tak tip-top. Okay. So bila bercakap tentang again this topic macam kita anxiety and all of these issues macam GERD dan sebagainya, sometimes at the back of physician punya mind, okay, bila kita cerita patient ni aku ada anxiety, I have anxiety. Okay, straight away we are already thinking of should we refer to the psychiatrist or not? Because we know sekarang ni kes-kes dari segi suicidal attempts and everything banyak berlaku, and in Malaysia pun berlaku. And kita tak nak buang masa. We either need to send them for counselling and stuff like that. But little that we see that biasanya kalau pergi kepada psychiatrist tu maksudnya dia macam end game lah, end road. End road means you dah jumpa dia, means okay, now is anti-depression punya time. We give you that, we give you the SSRIs, warded and everything, and patient comes out with therapy. Tapi dia memang rasa macam blur je. Dia rasa macam okay, look, I don't have anxiety but I feel lost in my body. So dalam community ramai tak are facing this situation where they end up seeing the psychiatrist and say, look now, omeprazole plus another anti-depression. Yang mana datang kat saya banyak, dan sebenarnya saya boleh cakap dari sudut pengalaman saya sendiri. Saya setelah beberapa doktor yang sebelum yang ke-14 tu, yang bagi tahu saya ada GERD tu, saya banyak boleh kata daily visit ke klinik kesihatan, klinik swasta dan sebagainya. Maknanya dulu saya siap spare RM30 untuk jumpa doktor, kerana saya tahu itu consultation fee RM30 hingga RM50, tapi dekat rumah saya tu ada yang RM30 setiap kali jumpa. Terpaksa untuk make sure saya jumpa dan get I want the anxiety off my chest. So saya tengok setelah beberapa kali visit pada doktor yang sama, saya punya remark doktor saya tu dah mula remark PSY. You saw that lah. Ya, saya saw, and memang saya dihantar. Saya hantar ke Hospital Besar Selayang. Boleh sebut tak ada masalah kan. So saya mendapatkan orang kata consultation lah daripada unit psikiatrik dekat sana, sebelah gastro.
So saya disebabkan masa tu pemahaman saya tentang PSY sangat menakutkan kerana masa tu ada seorang doktor, dia buat temu ramah pada pagi hari lah dekat radio ternama. Dia menceritakan macam mana dia kena bipolar disorder dan bagaimana status dia sebagai seorang doktor diragut hanya kerana dia telah didiagnose bipolar disorder. That one is memang satu benda yang memang fearing for a lot of people kan, yes. especially kalau sama dia kerja dengan sektor swasta ke sektor kerajaan ke, when you have like a labeling like this, right, then Habis. HR akan datang, a lot of unit sumber manusia akan datang, and then okay, where do we put this guy now? And then especially banyak konteks dalam segmen macam perubatan where you are now treating it's over for you, your career means end lah. So tapi dia berjaya come out from that, dan daripada menggunakan tu saya nekat. I don't want to be like warded or anything. Yes, I don't want to be like diragut saya punya kebebasan untuk buat decision. Kerana masa tu dia kata dia tak boleh cakap apa dah because nobody would trust him. Dia punya subordinate or colleague yang sebelum tu yang kenal dia ataupun orang bawahan yang dia bekerja bersama ataupun dah tak akan dengar cakap dia because dia dah dilabel sebagai seorang pesakit boleh kata mental lah ya, psychiatry. So saya kata okay, I really need to get out from going this way. There must be a way. So because saya rasa tak keterlaluan, there's something wrong with my body tapi nobody can tell me. Nak jadi cerita, right after that episode, the doctor nombor 14 came to my savior. Hanya cakap, disebabkan dia sangat very easy going. Bro, I think you have GERD lah. Itu je. Dan bila saya dapat that keyword, then everything selesai in a way. So ini yang saya rasa ramai face because there's no right diagnosis ataupun mungkin atas sebab-sebab tertentu lah. So coming back tentang permasalahan yang doktor katakan tadi tentang adakah banyak, saya mungkin boleh rasanya sekarang dah ramai disebabkan terlalu ramai dah ada condition yang sama. Saya rasa satu pendekatan mungkin boleh mula diambil oleh para profesional untuk tidak straight hantar ke psychiatry. Psychiatry. Mungkin boleh hantar kat sebelah sana sikit. So you detect in terms of maybe the digestive punya issue lah. I think actually the segment of gut axis is very new. Yes. It's very new among physicians. Tambahkan lagi mainstream. Yes. Mainstream because kalau tak ada dalam CPG, kalau tak ada dalam guideline, maksudnya it's not a therapy. It's not something that we want to think about. And then also must understand is that they're faced with volume. Yes. When you have a lot of patients yang datang dalam situation ni, especially dalam sistem kesihatan awam, it's like clockwork. You kena macam settle patient dalam 3 minit, 5 minit. So there's no time to actually go down and debunk someone yang ada anxiety and everything, that they have this issue, to sit down and listen and give them half an hour. But if the system is not cluttered, then physicians will have the ability to actually go down and actually get a better diagnosis or get the output daripada all the information and then properly do it. And that one is where I perasan ramai product specialist, katakan product specialist online, they have a better listening ears. Yes. Actually. They have a better listening ears and they want to actually, even though their endpoint is to actually offer them something to sell, but they are listening more to the story. Yes. And lagi satu pun, I think the penawar sometimes is also, I think a lot of people in this situation ni, dia kena macam ada room ataupun ruang untuk ada perbincangan or sharing with the community what they do, because sometimes kena ada some form of empowerment sesama golongan ni. Yes. Di mana kita lihat mereka ada tekanan perasaan, ada masalah kewangan, isu-isu peribadi, and arguments, sometimes pressure daripada boss, kids are having a lot of pressure untuk performance, peer pressure and everything pada usia yang sangat-sangat awal. So this thing akan menyebabkan Cycle. the cycle gets worse. And if we can actually spend that time
Yes. to actually have that segment of counselling or listen to the patient and see like, look, I think the therapy needs to be moved towards this side and not that side. Okay. Coming to supplement. Coming back to supplements. What's in trend? What's happening and what people are taking? I mean, of course, food will be the first medicine in this segment. How you stop or how you eat will be the first segment. The pantang lah, going back to the pantang thingy. Exactly. But what have you learned? I'm pretty sure your cupboard is penuh dengan supplement juga. Penuh. During my heydays, maknanya 2006, just for the record, saya kena tegaskan kembali, untuk yang ada masalah padaman, you jangan, don't leave it just like that. Macam doktor cakap tadi, it's actually, dia chronic. To me, it's a chronic disease. 2016, masa saya kena, saya buat endoskopi. Bila setelah dapat tahu yang saya ada GERD, saya tak ada hiatal hernia. 2018, masa tu saya minta, maknanya 2016 tu saya minta di hospital kerajaan, tapi waiting list dia lama. So around 2 years lepas tu apart saya dapat. Bila saya check, saya ada hiatal hernia stage 2, grade 2. Okay. So maknanya daripada 2016 not knowing what to do or buat just treatment conventional here and there yang mengikut pemahaman yang saya tahu very limited masa tu, telah membuatkan saya duduk dalam satu keadaan yang kronik, membiarkan situasi itu get worse, telah develop hiatal hernia. Maknanya before tu tak ada. Before tu maknanya cantik je, boleh nampak video semua, dan bila tengok pula, wah, dia develop into something else. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hiatal hernia ni di mana ada inflamasi, di mana akan terbentuknya satu lekuk baru dalam bahagian perut, di mana because of the pressure dalam perut ni dia akan ada hernia, dan sphincter, esophageal sphincter tu akan juga naik ke atas, and the acid akan leak up. So sakit tu memang you akan rasa gastrik. Tapi untuk diagnosis ni hanya melalui macam scope dan sebagainya, baru kita boleh suspect, and even sometimes kalau dia buat macam x-ray dengan kontras, they can see this. Okay? Dapatkan apa-apa pun, dapatkan nasihat daripada pakar perubatan. Itu yang penting sekali. So sebagai seorang yang juga mengusahakan suplemen, mungkin di sinilah sebenarnya saya masuk ke dunia ni atas rasa disappointment sebenarnya. Okay, masa saya mula kena GERD dan dapat condition ni, saya baru tahu yang bagaimana hidup saya ni berputar 360 darjah. Saya dah tak boleh, saya tak ada keyakinan diri, saya dah tak ada function sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang society even. Saya dah banyak menyendiri kerana saya tak tahu apa yang tengah jadi dengan saya. Saya rasa tak best. Saya keluar pergi toilet ke mana, saya tak boleh nak kunci toilet. Saya tak boleh naik escalator dah, saya nak lompat escalator. Saya tak boleh naik elevator, maknanya lift saya dah tak boleh naik. Saya pernah ada rasa macam syak, was-was dengan keadaan diri saya sendiri. Saya dah tak boleh pergi jumpa orang ramai. Saya tak boleh masuk shopping mall pun. Bayangkan kalau saya masuk meeting masa mula-mula tu, saya akan rasa panas satu badan ni, macam sebelah badan macam kena lempang. Macam orang bakar badan saya tu, saya dah tak boleh concentrate apa. So atas sebab tu saya dedicate, saya nekat, saya dedicate life saya, di mana ada duit pun tak akan bermakna jika duduk dalam situasi macam tu. So from there, saya jumpa banyaklah orang kata bantuan-bantuan, pengajaran-pengajaran, suplemen-suplemen punya orang kata community dan sifu dan sebagainya. Saya learn a lot from doctors. Saya memang suka berkawan. Saya kacau doktor ni, professional, daripada gastroenterologist, daripada pakar hormon, pakar men's hormon dan sebagainya, sampailah ke stem cell. Jadi daripada situ saya dapat input yang banyak, dan apabila saya dapat deal dengan rakan-rakan seperjuangan on a daily basis, saya tahu apa yang work, apa yang tak work. Tambahan bila saya sendiri jadi uji kajinya. So di sinilah yang saya mengatakan balik tadi tentang pantang. Kadang-kadang kita tak sedar, ada suplemen-suplemen tertentu yang kita ambil tu sebenarnya bercanggah dengan sebenarnya teori ataupun dengan usaha yang kita sedang nak buat. Contohnya macam saya pelajari, disebabkan
sistem pahadaman kita dalam keadaan yang sangat injured. Kita ambil injured lah. Dia macam player football yang tengah injured lah. Kena duduk di kursi simpanan. Bukan luar stadium. Bukan kena buang lah. So, kita faham dia punya ability untuk proses banyak benda tu dah terhad. Okay, contoh bila katalah ada orang jual suplemen tertentu. So, bila kita ambil suplemen tu, kita nak tahu suplemen ni apa ingredient sebenar yang adakah dia might or might not be menjadi satu elemen yang sabotage proses penyembuhan tu. Contoh, untuk orang yang ada masalah padaman, saya memang through saya punya experience, saya tak galakkan ambil apa benda yang ada vitamin C ataupun ascorbic acid ataupun citric acid ataupun yang masam. Kerana rupanya setiap elemen yang untuk diserap masuk dalam tisu dan sel badan kita memerlukan vehicle ataupun pintu. Okay, agree. So dari konteks ni, vitamin C ni antara something ataupun ascorbic acid ni something yang sangat-sangat particular untuk masuk. Dia perlukan kalau mungkin doktor akan tahu lah. Dia ada carry, ada pintu dia. SVCT salah saya. Something like that. Ukatan baru. Bukan nombor plate kereta. Bukan VTI dalam kereta ke apa, bukan. So, dekat situ mungkin semua orang boleh buat bacaan lebih lanjut daripada source yang lebih di ni. Di mana contohnya lah, saya buat perumpamaan mudah. 500 mg vitamin C. Pintu yang diperlukan 500 pintu. Untuk perut kita suddenly boleh buat masa yang dia sakit ni hanya boleh 100 pintu aja. Another 400 dia tak boleh sediakan. Jadi bila kita ambil satu tablet yang 500 mg, 100 boleh masuk dalam tisu dan sel, another 400 akan berlega-lega tak tahu nak buat apa. So akhirnya dihantar kepada sistem pahadaman untuk di-push keluar. Proses purging keluar tu yang membuatkan kita dah mula bergolak macam-macam. Ada reaction because dia memang perlu untuk dikeluarkan. Ini yang kata dia akan trigger simptom tu. Sama juga dengan pengambilan fiber yang tinggi dengan kerap. Untuk orang yang ada masalah padaman, kita tahu dia tak digalakkan ambil terlalu banyak benda yang bersifat fiber ataupun sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Kerana dia menapai. Dia akan ada fermented value yang terlalu tinggi. Mengelembu lah. Yes, macam doktor cakap tadi. Dia jadi charm tapi dia tak cantik. Lepas tu that's why yang bila kita buang ada sisa-sisa dia. So for people yang you katakan yang ada discharge tu, nampak dia ada sayur-sayuran maksudnya penghadapan ni tak betul. Tak betul lagi. Maknanya dia punya enzim untuk hadam sayur tu memang belum ada cukup. Jadi kalau kita makan satu suplemen yang tinggi fiber secara harian, so percayalah tak akan ada proses penyembuhan total yang berlaku. Kerana setiap hari kita punya proses penyembuhan tu disabotaj oleh kita sendiri. In a way. Self-sabotage lah. Self-sabotaging. So banyak elemen yang sebenarnya kita kena faham bila kita tengah ada masalah pahadaman. Banyaklah SIBO, gastritis, ulcers dan sebagainya. Actually now make sense that sometimes ada orang yang biasanya kalau ada isu perut ni, mereka akan ada situation anemia and everything because penghadaman mereka tak cukup. And then bila you katakan even like pengambilan vitamin C tu secara berlebihan, so automatically mereka fikir bila pergi ke klinik buat blood test, hemoglobin low, B complex, B12 low, because location perut tu ialah tempat proses penyerapan benda-benda ni berlaku. So when this is happening, dia ada pekerja dia excrete tak cukup, dia akan singkirkan and then they will think of ambil suplemen. Yes. So bila ambil suplemen dari segi droplet ke chewable ke minum ke apa, automatically still not absorbed but it creates the bigger problem. Yes, the bigger problem. So, dan sebenarnya itulah apa yang penting adalah kembalikan balik fungsi sebelum you top up semua vitamins dan mineral ni. Maknanya kita tahu perut tu adalah satu area yang mana dia akan terima barang tu, dia akan handle, dia akan proses satu-satu, dia hantar certain department, tapi kalau pekerja dia pun sendiri tak cukup, dia tak ada capability untuk buat benda tu semua, dan no point lah macam doktor cakap untuk ambil semua benda tu semua, malah dia akan create more problems, dipanggil bebanan kepada player yang dah injured tadi kan. Coach kata main je we need you but dia dah camping kat bawah tu. Okay, so when it came to food and how you look at recovering, I'm pretty sure that you dah pergi untuk test banyak-banyak food and your own research and everything until you decided to even
come up with your with something or by your own self to fix things. So when people cerita sikit tentang supplementation and everything, it is food. Full stop. Yes. First, don't look at it as a drug. Jangan fikirkan benda tu ialah satu dadah ataupun You mean ubat. supplement. Supplement can stay at food. Tapi food ni kadang-kadang kita buat premix. Betul. Katakan you nak buat sup ayam, you guna wujud, you guna ni rempah dan everything kan. So it's a blend. So bila even it comes in a box form and everything, so be it. I mean sometimes you need the mixture of Yes, both. Sometimes you don't need both. Sometimes you just need one of it. Or sometimes you don't even need anything. Betul. So you develop something, product. Share with us like why you decided to do this, and it definitely took some time, the reading and trying to sort the blend and everything. So what did you do? Okay, through my experiences, macam saya jelaskan tadi, I tried so many kind of remedies and I met so many people trying a lot of other things. So saya nampak dekat sini, macam saya cakap tadi, satu kena mungkin advice untuk semua yang patut simpan. You have to have faith, keyakinan yang tinggi dalam apa saja yang you ikhtiarkan. So biarlah apa saja yang term famous ni orang ikhtiar. Ya. So yakin, to me bukan ni, you kena yakin, you have to believe in what you are doing. Okay, itu paling utama. Because kalau you ragu-ragu about something, kerana yang fix you sebenarnya all your hormones, all your neurotransmitter, apa saja tissue cell you, exactly. Dia akan hantar daripada you punya ni. That's why ada banyak lah, kalau ni kena visit good guy lah, too much untuk explain. Ataupun kita jemput dia balik lagi lah. Tak apa. So coming back tentang kenapa akhirnya saya come out dengan formulasi sendiri atas bantuan rakan-rakan doktor punya input, professional dalam bidang masing-masing. This is not my sole orang kata apa, effort. Ramai saya pinjam knowledge daripada semua, daripada kawan-kawan pesakit juga, pada diri sendiri. Dan saya perasan yang inilah tadi, kalau dia ambil yang bersifat begini, apa jadi pada dia? Walaupun dia dah ambil selama bertahun-tahun, tapi dia still datang, oh adik still ada gini, still ada simptom ni, still ada ni. I cakap, okay, how come? So back to the textbook, back to all the kajian and all that yang mana kita boleh dapat. Okay? Then kata, oh that's why dalam ramai-ramai ni, kalau yang mengamal ni dengan secara konsisten, walaupun nampak macam dia orang yang sangat loyal, apa orang cakap setia dalam dia punya ikhtiar tu, sebenarnya dia sabotaj diri dia from day one sampailah 2 tahun yang lebih kerana salah apa yang diambil tu. Contoh kalau kita tiba-tiba makan lah, kita makan tepung hari-hari kan, so dia irritate hari-hari, so bila nak ending, something like that lah. So sama juga dengan suplemen ni. Then saya kata okay, then we need something. Then kita faham tadi, balik pada teori yang asal, it takes brain, digestive dan hormon untuk orang kata apa, cepat untuk address isu ni. Bagi saya, kalau kita ada knowledge yang lebih dan lebih, dan bagi saya sekarang ni pun, walaupun ada knowledge dah sampai setakat ni, saya rasa ada banyak lagi, because dia punya ilmu ni terlalu luas. Saya merasakan ada ubat yang immediate, macam doktor cakap tadi. Yes, just conventional punya cara tak dapat nak attend every patient ni kerana dia perlukan support group dan sebagainya. Tapi saya kata, if we can come out dengan the right remedy, kerana telah dijanjikan setiap pesakit penyakit tu ada penawar. So, I don't think penawar tu ada dengan orang lain. Dia mesti ada dekat diri kita dan hanya perlu deactivated oleh diri kita. It's like vitamin and mineral juga. Bila masuk badan, vitamin D. You makan vitamin D, you don't think dia top up. Tak. Dia in a inactivated punya form. Masuk dalam perut yang kena activate dia. Betul-betul? Yes. So, this is what's happening. Kita sendiri yang kena activate dia. So, formulasi yang kalau kata nak bantu orang yang ada simptom-simptom masalah padaman ni, dia kena the right targeted punya area ataupun specific location, ataupun contohnya macam formulasi yang saya come out adalah cerita tentang teori mineral water tadi. Bagaimana nak kembalikan, reverse balik proses di mana mukosa tu hilang, lepas tu ada drop in quantity dan juga pH level dia dan juga dia punya LES ni
akan ni macam chain reaction lah, domino effect. Ni tolak ni, tolak ni, tolak ni, jadi macam tu. So kita just nak kena patah balik. So saya come out dengan something yang boleh cuba untuk cover balik mukosa, therefore akan reduce kembalikan kepekatan asid, dan akan satu lagi substance untuk masuk dan pekatkan asid tu secara semula jadi. Dan apabila dua ni dah selesai, automatic LES ni akan kembali berfungsi dengan baik. This is how sebenarnya saya lalui cerita saya sendiri. Ramai yang tahu awal tahun 2023, the journey was saya kena relapse. Saya kena acid reflux yang paling teruk dalam sejarah hidup saya. Saya hilang kebanyakan gigi saya. Kalau semua orang boleh nampak, dah ada missing, saya biarkan dulu sebagai peringatan. Pada awal tahun, saya kena tekanan emosi yang sangat tinggi. So, bagi yang tahu saya, mungkin faham apa yang saya lalui. Dan nombor dua, saya terpaksa ambil antibiotik masa tu untuk masalah gigi lah. And at the same time, overdose. Saya terambil 3 course dalam tempoh 1 bulan lebih sikit. So smashed all your good bacteria. Dia macam bom atom, boom, nuklear. Macam tu. Ini bukan Oppenheimer. So saya batuk tanpa henti sampai hilang suara. Saya rasa yang rapat dengan saya pun perasan suara saya dah. I perasan that time. I perasan, I saw him masa tu. Yes, ada meeting dengan Dr. Roland yang perasan dia pun dah risau dah. Dia kata, you nak kena bronchitis or something lah kan. Laryngitis. Yes. Because acid reflux kadang-kadang dia boleh menyebabkan peti suara dia pun terkena rembesan asid tu. Betul. So saya batuk tanpa henti, tak boleh tidur malam, saya tak boleh tidur menyandar, saya kena tidur straight. Itu pun saya tak dapat tidur. Batuk dan menangis di toilet bowl. Kerana cuba muntah tak dapat muntah, is a dry cough lah dia panggil kan, because kita acid reflux. Sampai dah mula keluar darah, dah memang nak angkat surrender. Because saya kata I'm a professional. Professional in maksudnya saya bantu rawat rakan-rakan GGA selama ni untuk daripada 2019 sampai 2022 ujung lah, sebelum 2003. Saya banyak experience. Tapi kali ni aku pun tak boleh buat apa dah. So kita dah cari cuak. So I cakap, should I go to serah diri to the hospital and all that. Pasal saya dah mula hissing. Tarik nafas pun dah mula sikit dah, because rasanya risau to the part dah kena to the ni kena bronchitis dah pula kan. So then masa tu saya tengah develop the product yang the formulation yang saya intended tu, saya dapat panggilan daripada lab untuk test sample. So test sample, rasa dia punya rasa okey tak apa semua, daripada segi rasa lah, keselamatan semua dia orang dah test dah. So saya kata okay, adjust sikit. Then the next day saya datang lagi, dia orang buat satu lagi sampel. So saya pun rasa, saya kata okay, just perfect. Buatkan saya a few sampel yang lebih banyak sikit untuk saya distribute dan test lah, longer term sikit lah. So you pun ada tiga semakmal lah. Ada tiga makmal. 20-30 sachet je tu lah. 20 sachet lah lebih kurang. So saya ambil, dan setelah pengambilan pada sachet ketiga, anak saya mula perasan yang Papa, suara dah mula datang balik. Papa ni suara dah ada balik lah. Okay. So baru saya mula perasan. Dan saya dah tak rasa sengkak. Sengkak is where the point yang you tak boleh nafas. Okay. So this is actually, masa tu yang saya kata, okay, looks like something is working quite drastically lah dalam formulation tu. Maknanya I'm on the right track masa tu untuk buat. So saya pun buatlah kita buat satu first trial pada beberapa orang lagi. So feedback yang dapat tu memang sangat-sangat memberangsangkan lah. Ada yang kata 2 sachet tiba-tiba dah macam tak pernah kena GGA. GGA is a term yang guna sekarang lah, gastric anxiety. So seorang lagi pun cakap benda yang sama, boleh tidur dengan nyenyak, selalu tak boleh tidur, bangun dengan mood yang happy. Why selalunya orang yang ada masalah padaman ni, because macam doktor cakap tadi, sympathetic dominant tu always triggered dalam tidur. So dia tak akan tenang tidur dia. So dia tak akan dapat rehat dan repair yang cukup, bangun dalam mood yang okey. Selalunya akan mood dia memang lousy lah bangun. So bila kita nampak tidur cukup, makan berselera, mood ceria, kita tahu we are going somewhere. Alright, dengan kadar yang agak segera. So ada yang kata nanah di telinga untuk 15 tahun. Test benda lain. Tapi suddenly dia perasan after sachet yang ke-6, nanah di telinga kering. Before that, ulang alik ENT.
So that's why kita kata, oh okay. Maknanya memang betul kita kena rawat keradangan. Because the formulation is actually intended untuk rawat keradangan in a way. So what are the so going back to the product. You bring it today? Ya, ada. Okay, mesti ada. Boleh tunjukkan? Boleh, tak ada masalah. Ada apa, orang kata apa? No worry. So this is, inilah dia, Natogat. Kita panggil dia Natogat kerana ada elemen-elemen, kita sebenarnya macam saya rasa atas pengalaman saya terpaksa menggunakan atau coming back to tradition. Di mana masyarakat kita ada banyak kepelbagaian dan macam doktor cakap lah, dulu dah tahu dah berapa ribu tahun dulu dah tahu brain and gut punya relation ni. So coming back, kenapa nak pergi jauh-jauh pecahkan kepala dan sebagainya? You cari aja certain elemen yang you rasa boleh fit the profile. Understand. And what are the main ingredient, food blends yang you dalam to think about? Saya keluar lebih sikit lah. Dalam Natogat ni kita letak 3 bahan utama, iaitu natto adalah fermented soy daripada masyarakat yang digunakan ataupun diamalkan oleh masyarakat Jepun secara turun-temurun. Kita tahu Japanese is good in their gut punya studies lah, okay. Dia orang bawa keluar lah all the probiotics drinks and all that, right? Yes. So okay. So kita tengok dan mereka juga dia telah dikenal pasti antara population tua yang besar di Okinawa. Yes. So maknanya balik pada yang teori tadi, digestion is everything. Alright? So maknanya kalau you ada digestive system yang baik, berkemungkinan besar you akan disease free in a way. Your immune system akan kuat. Okay? So ada natto di dalamnya, fermented soy, dan ramai orang kata, oh boleh ke soy? Okay. Fermented soy akan reverse whatever ataupun akan hilangkan apa saja disadvantage yang ada pada the conventional punya soya. Okay, kena faham tu. Boleh buat research tentang natto online. Dan nombor 2, main active ingredient adalah mastiha. Mastiha adalah ada setengah dikenali sebagai mastic gum. Datang daripada sap ataupun getah pokok adik-beradik kacang pistachio. Kacang so this one is dia bukan macam gum arabica. Not really. Indirectly dia dalam dia sap. So kenapa di SAP? Apa fungsi dia? Okay, maksudnya daripada negara mana ada? Yes, dia actually datang daripada Kepulauan Greece exclusively, Mediterranean yang digunakan secara tradisional masyarakat Mediterranean dalam kesihatan mulut dan perut kerana dia mampu pekatkan asid perut. Dan dia juga adalah antimicrobial dan juga antibakteria. Okay. So kita nak ada benda yang natural yang boleh pekatkan asid perut. Can this gum be bought dekat sana? Macam satu delicacy ke apa untuk makan ke ataupun pergi kat pokok cuit? Yang saya tahu setelah di brief, dia adalah satu substance yang dikontrol oleh negara Greece. Pengeluaran dia. Kerana dia orang anggap ni treasure dia. I see. So ini yang daripada yang saya diberitahu lah. That's why ingredient ni agak costly lah sebenarnya. Okay, so eksklusif. Semua ada birth certificate. Maksudnya ada certification untuk setiap ingredient ni untuk menjamin kualiti dia. Maksudnya satu dari segi kualiti, satu lagi dari segi kajian. Kajian dan sebagainya. Ada kajian tentang mastic gum ataupun mastiha, satu website penuh yang diberi semua kelayakan dan kebenaran oleh setiap negara dalam dunia. Okay. So yang bagusnya dia diketahui untuk menghilangkan H. pylori. Okay, kuman H. pylori tu. So barulah saya faham tentang H. pylori. Tapi seperti I katakan tadi, I think again H. pylori you can only lower it down. You cannot remove dia it. Kerana selalunya kita jumpa H. pylori apabila orang tu punya asid di kadar alkaline. Dan kurang. Macam saya cakap tadi lah, teori paya bila air dah kurang. So baru keluar H. pylori. That's why biopsi sometimes jumpa, sometimes tak jumpa atau jumpa later. Macam saya tak jumpa sampai sudah. Tapi ada setengah orang cepat aja jumpa untuk H. pylori. So mungkin tengok tak mana the biopsy is taken and something juga macam tu. So tapi mudah dia bila asid perut pekat means dia bunuh any benda yang tidak sepatutnya thrive so much. But what people always think pula and the wrong side is bila mereka fikir bila asid perut tu meningkat maksudnya perut tu akan bocor. Yes. This is wrong. Tapi memang kita tahu ada situation peptic ulcer. That is something a bit more complex kita nak settle. So any other things that
Saffron. Ini main saffron. ingredient. Ya, ini semua orang tahu the most expensive punya herbs in the world, digunakan masyarakat Timur Tengah, Mediterranean dalam masakan dan sebagainya. Dia ada dia mood, anti-anxiety, mood yes, enhancer. mood disorder, dia hormone balancer, dia juga actually anticoagulant. Yes, untuk darah, maknanya dia tidak membuatkan darah tak pekat dan sebagainya, dan digunakan secara temurun-temurun even untuk ibu mengandung pun, sebelum mengandung. So betul. Banyak boleh search, saya tak akan habiskan masa untuk itu antara main 3 ingredient yang actually akan buat teori bottle mineral tadi reverse, di mana natto akan cover balik mukosa tu in a way. So di mana Mastiha akan pekatkan balik asid dan menaikkan dia pada tahap yang di-intended, maka ketatlah balik LES tadi. So no reflux akan jadi. That's why dalam kajian Gastro AD ni mampu bahan utama natto tadi tu actually Gastro AD mampu reduce simptom dalam 30 hingga 1 jam setelah pengambilan. Dan ini terbukti untuk ramai lah sebenarnya. Okay, wow, dan bila ada yang cuba dan memang diorang try betul-betul, ambil dan makan makanan yang sebelum ni diorang trigger, ada dalam testimoni saya yang mana yang berani bercakap, diorang ambil macam-macam. Tapi mereka agak berani juga just to like immediately in that recovery phase attempt. Jadi saya tak galakkan walaupun dia mampu bagi masa, macam saya cakap tadi, anything yang perlu repair bagi masa, baik professional player ke, kereta ke, apa saja. Kajian-kajian baru tunjukkan natto actually fermented soy ni memang lagi satu function utama dia sekarang ni ialah untuk meredakan spike protein punya production. And as we go by, more and more findings we are seeing benefit of macam fermentive soya bean ni, memang dia mempunyai keupayaan antioksidan yang sangat tinggi. So technically dia merendahkan keradangan. So bila keradangan tu drop, technically the mucosal secretion improve. Then what also happens is the lining akan jadi bagus. Acidity production pun akan jadi, because the core will be the mucosal lining. Okay, so how do people approach you to get this? I don't think so it's sold macam secara wildfire kat luar sana, tak ada kan? You have to see you kan? Hanya satu dulu. Satu, dia perlu go through, because kita masih anggap benda ni sebagai Nattogat dalam fasa data collection. Masih lagi, walaupun dia dah lalui fasa 1 trial, fasa 2 trial dengan sangat berjayanya, kita bagi percuma saja masa tu 5,000. Sebenarnya kita bagi 5,000 sachet pada orang ramai untuk do clinical fasa trial lah, kita boleh jangan clinical. So kita nak dapat so nombor 3 ni kita baru launch Nattogat pada bulan Julai hari tu. So kita masih consider, dan sebenarnya kita intended dia untuk clinic circulation sebenarnya. Jadi tapi disebabkan buat fasa awal ni kita nak dia dirasai manfaat dia oleh orang-orang ramai, kita hold dulu untuk distribution klinik. Ada dah mula, cuma dari luar hanya boleh dapatkan di GERD Guide ataupun di website. Dan website pun ada, nanti akan go through panel dia lah, seperti saya lah. So what is the website? Ada website? Ada website, nama dia www.nattogat.com. Okay. So boleh dapatkan sana. Cuma kita telah ada beberapa package dekat situ, treatment yang kita sarankan untuk yang mencuba dan untuk yang serius nak rawat. Kerana kena faham, satu Nattogat ni hanya ada 10 sachet saja. Okay. So agak premium lah. Agak premium, dan kerana ingredient dan satu paling utama saya kena tekan di sini, Nattogat bukan direka untuk kebergantungan. Okay. So kita tak nak intended beli Nattogat dan you kena makan dia sampai seumur hidup you. Tidak. Kita nak you ambil Nattogat, buat treatment yang sepatutnya untuk fix masalah, dan kemudiannya fly. Understand. So I think to sum it up, one important thing, big take home message berkenaan dengan isu GERD anxiety is proper diagnosis very important. Betul, setuju. Supaya patient journey tu tak jadi terlampau lama, and patient punya kesedaran berkenaan tentang apa yang tengah berlaku dalam badan dia sangat-sangat penting, because it is just not trying satu produk and then
pergi pada produk B, C, D sampai Z, lepas tu tak ada kesudahan. Betul. Tanpa ada satu form of realization that sometimes That's the keyword. the food that you consume, it's beyond than just the food. It's the experience, it's the peace that you duduk makan benda tu, discussion, chit chat with the friends surrounding, bukan duduk dengan phone. You dalam satu alam lain, and then makanan tu depan you. So a lot of these things happen, and then also the lifestyle. So again, that chemical issues yang kita terdedah sekarang, the physical, the emotional, benda ni memang ada kesinambungan. And kalau kita lihat dari segi gastronomi, food ni always is a point of celebration. Ada makanan, ada chit-chat. So that kind of element is always there. And there's also that homely perspective that is, kalau ada kenduri tu macam kita nak orang rumah tu buat that makanan, bukan order like that. Because that is something like authenticity. Macam like, okay, I nak kak ni buat rendang ni, and then the other auntie akan bawa this thing. Because we know when it's something signature, they put their heart and soul to it. Yes. Same thing too. Sometimes when it comes to like even like macam product, sometimes some people's journey, they put their heart and soul to the product, to the formulation, to the cooking and everything. Yes. I think that's one big message that I think kita nak bawakan today in this discussion. Thank you for being here. Oh, cuma saya nak tambah sikit lagi. Okay, boleh. Okay. Untuk yang ada masalah pahadaman di sana, saya discover sesuatu. It's more about ramai yang saya ada buat content about benda ni. Untuk yang ada GGA ni, please forgive people. Oh, wow. Mula check ada benda yang you belum close properly in your life. Pernah jadi dulu you tak suka somebody, tak suka satu company, tak suka apa-apa event dan sebagainya, you lari daripada situasi ataupun daripada orang tu dengan menutup buku secara tidak proper. You leave it dengan perasaan tak puas hati, dendam, pendam, something like that. Okay. So bila ada benda tu di, orang kata minda separa sedar you, benda tu akan kekal makan you punya senang cerita jiwa you. Dan juga akan ganggu you punya kestabilan mikrobiom tadi. Jadi ini yang pengalaman saya bila rawat ataupun bantu kawan-kawan lain, saya tengok pasti ada trauma lama, pasti ada unfinished perasaan. So that's why dalam agama pun cakap before you sleep you have to maafkan semua orang. Okay? Balik pada semua tu memang dia balik pada fitrah. Semua balik pada fitrah. Ego and dendam dan sebagainya, you have to really clean out. Baru you start heal. And mungkin just to end with whatever Adib was saying is, this is also some of the key root element of traditional medicine. And stomach ni kita reflect kepada dia fire energy. Orang dulu dia tak ada scope semua. Dia reflect benda tu as fire energy. So fire ni kalau you tak dapat kontrol api tu, maksudnya dia akan bakar you. Okay. So thanks again for you dropping by to our podcast. Congratulations. Thank you. We will be seeing you more often, maybe in the future. And for those who are tuning in, this is one of our very few new episodes. Terima kasih kerana memberi sokongan. Jangan lupa like, subscribe, share Lesong Batu Medic Show, and kita lesong kau-kau.